Salam sejahtera, saya Faizal Anak Wong, nombor matrik 283169. Dalam tugasan ini, kumpulan saya telah memilih tema Falsafah Kemanusiaan, tajuk Masalah Kesihatan Mental dalam Kalangan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Izzuddin bin Hamidi. Nombor matrik 283266. Assalamualaikum, nama saya Nur Safwan Namiti Zainal. Nombor matrik saya 283308. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Atira binti Muhammad Zaki. Nombor matrik 283628. Nama saya Nur Farisha Bansus binti Yusri. Nombor matrik saya 283314. Bercakap mengenai masalah kesihatan mental, ramai masyarakat kita tidak ambil tahu dan tidak sedar bahawa telah berlakunya peningkatan dalam masalah kesihatan mental di dalam negara kita sejak bertahun yang lalu. Masalah kesihatan mental sekiranya tidak diberi perhatian yang serius boleh mendatangkan pelbagai kesan yang negatif ke atas diri individu dan juga masyarakat. Oleh itu adalah penting untuk semua lapisan masyarakat sedar serta faham tentang masalah kesihatan mental. Berikut adalah tanda-tanda awal penyakit mental. Pertama, menyepi, menyendiri, selalu murung dan bersedih tanpa sebab, berprasangka tanpa sebab serta sentiasa dalam ketakutan, kerisauan atas masalah-masalah yang diimajinasikan, perubahan penampilan diri, kemerosotan pencapaian kerja, halusinasi, terbayang atau terdengar perkara yang diimajinasikan, kemerosotan fizikal, sakit kepala dan insomnia. Saya akan membentangkan tentang perkara yang boleh menyebabkan penyakit mental. Pertama sekali adalah pengalaman hidup yang teruk seperti trauma atau sejarah penyalahgunaan seperti penderaan kanak-kanak dan juga serangan seksual. Yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan penyakit perubatan kronik yang berterusan seperti stroke, kanser ataupun kencing manis. Seterusnya adalah faktor biologi seperti genetik atau ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Yang keempat adalah pengambilan alkohol atau barang terlarang seperti dadah secara rekreasi. Seterusnya, kurang pendedahan ataupun kurang interaksi sosial. Yang keenam, mempunyai perasaan kesepian ataupun terasa diri terasing. Seterusnya, sejarah keluarga yang ada masalah kesihatan mental. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan jenis-jenis penyakit mental. Yang pertama iaitu anxiety disorder, iaitu merupakan salah satu penyakit mental yang umum terjadi. Yang ini mengalami gangguan kecemasan saat merespons suatu objek atau situasi. Yang kedua ialah mood disorder. Mood disorder merupakan penyakit mental yang sering terjadi. Bila sering kali terjadi, ia sedih terus menerus dan pernah mengalami rasa bahagia berlebihan, kemungkinan kerana mengalami penyakit mental ini. Mood disorder ini disebut sebagai gangguan afektif atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhi perasaan seseorang. Yang ketiga ialah eating disorder, iaitu gangguan makan. Ini melibatkan emosi, sikap dan perilaku ekstrim yang mempengaruhi berat badan dan makanan penderitanya. Merasa selalu kelaparan di mana dan bila masa pun terjadi selera makan seringkali menjadi gejala yang umum diperhatikan. Berlawanan bagi eating disorder ini ialah penderita bulimia nervosa, iaitu yang menyantap makanan yang terus menerus, menyebabkan biasanya terjadi kepada para wanita. Seterusnya ialah personality disorder, iaitu seseorang yang mempunyai gangguan memiliki ciri-ciri kepribadian yang ekstrim dan tidak fleksibel, seringkali menyusahkan orang lain atau sering menyebabkan masalah di pekerjaan, sekolah maupun hubungan sosial. Selain itu, obsessive compulsive disorder ataupun dipanggil OCD. OCD ini diliputi oleh fikiran ataupun ketakutan yang konsisten terhadap sesuatu. Hal ini menyebabkan mereka melakukan rutin atau ritual tertentu. Mereka memiliki obsesif dengan pemikiran yang terganggu dan melakukan ritual dengan kompulsif. Contoh bagi OCD adalah
seseorang yang merasa takut yang berlebihan terhadap kuman sehingga dia akan terus-menerus mencuci tangan dan anggota tubuhnya agar terhindar daripada kuman. Yang selanjutnya ialah Post Traumatic Stress Disorder ataupun dipanggil PTSD. Penyakit ini salah satu penyakit mental yang sering terjadi juga di dalam kalangan rakyat Malaysia. Penderita PTSD ni memiliki penyakit PTSD ini ialah kenangan yang orang yang selalu memiliki fikiran yang terhadap kenangan yang abadi dan menaklukkan dari pengalamannya di masa lalu. Yang terakhir sekali ialah Psychotic Disorder. Psychotic disorder ini melibatkan kesedaran atau pemikiran yang terdistorsi dalam diri penderita. Dua gejala paling umum dari gangguan ini adalah penderita sering berhalusinasi terhadap sesuatu gambaran atau suara yang tidak nyata. Sebagai contoh, pengidap penyakit ini selalu mendengar suara-suara yang seolah-olah memanggil namanya padahal tidak ada suara tersebut. Namun bagi si penderita, suara itu diyakini kebenarannya. Setakat itu saja. Kalau diikutkan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit mental ini. Jadi banyakkanlah membaca untuk mendapatkan ilmu. Saya akan menerangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah mental. Yang pertama, mengamalkan cara hidup yang sihat. Yang kedua, berfikir secara positif. Yang ketiga, membuat keputusan secara bijak. Yang keempat, belajar menerima dan menangani kritikan dengan baik. Dan yang terakhir, mempunyai perancangan masa yang baik dan teratur. Sekian, terima kasih. Saya ingin membentangkan tentang halangan dan cabaran dalam menangani masalah kesihatan mental. Dalam stigma masyarakat, stigma halangan utama isu kesihatan mental dalam masyarakat kita. Masyarakat menganggap individu yang berdepan dengan isu kesihatan mental sering mengada-ngada dan lemah apabila mereka menyuarakan keadaan kesihatan masing-masing. Stigma ini menjadi penghalang kepada individu yang berdepan dengan masalah mental untuk mendapatkan rawatan. Seterusnya, kekurangan tenaga mahir. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ni, kita kekurangan pakar dan tenaga kerja dalam bidang kesihatan mental yang telah menjadi satu halangan dan cabaran dalam isu kesihatan mental di dalam negara kita. Setakat 2019, pakar dalam bidang psikologi hanya 420 orang bagi nisbah 32 juta penduduk di negara kita, yang mana sepatutnya ditambahkan dengan 800 hingga 900 orang. Jelaslah negara kita ni sangat memerlukan pakar dan tenaga kerja dalam bidang kesihatan mental bagi menampung peningkatan masalah isu kesihatan mental dan penyakit mental yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Seterusnya, sikap ambil mudah. Sikap begini banyaklah berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, walaupun pelbagai pendedahan dibuat berkaitan dengan bahayanya masalah kesihatan mental. Cabaran ini, individu tersebut sedar yang dia ada mengalami masalah kesihatan mental tapi tidak mengambil berat akan masalah tersebut, menjadikan individu itu terus berdepan dengan masalah kesihatan mental dan lebih cenderung menjadi pesakit mental. Seterusnya adalah sikap malu dalam diri. Seperti kita tahu, individu yang mengalami masalah kesihatan mental ni, dia berasa malu dengan keadaan yang melanda dirinya dan dia orang tidak mahu meluahkan kepada sesiapa pun, walaupun dengan orang yang terdekat. Hal ini menyebabkan individu tersebut berasa malu dengan persepsi orang ramai terhadap dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut lebih rela berdiam diri dan menyimpan masalah untuk dirinya sahaja. Perkara seperti ini secara tidak langsung boleh mengakibatkan masalah tekanan perasaan yang boleh mengganggu kesihatan mental yang akan memakan dirinya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, masyarakat dalam negara kita masih mempunyai stigma yang negatif kepada individu yang mengidap masalah kesihatan mental.
masyarakat mempunyai rasa takut untuk berdepan dengan individu yang mengalami masalah kesihatan mental dan berdekatan dengan pesakit mental. Kesihatan mental merupakan elemen penting dalam menentukan kefungsian diri manusia dan mempengaruhi tahap kesihatan serta kesejahteraan, terutamanya dalam menghadapi cabaran hidup di era globalisasi kini. Tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Masalah kesihatan mental dalam masyarakat banyak bergantung kepada individu, sosial dan persekitaran. Sememangnya masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat boleh diatasi. Kemajuan teknologi perubatan masa kini membolehkan individu yang mengalami masalah kesihatan mental dan pesakit mental mendapatkan rawatan yang pelbagai, pengambilan ubat-ubatan yang pelbagai mengikut saranan pakar. Kaedah rawatan juga bersesuaian dengan masalah mental yang dialami individu yang mengalami masalah kesihatan mental ini. Terpulang kepada sikap individu itu sendiri sama ada boleh menepis stigma negatif yang menghalang diri sendiri untuk mendapatkan bantuan dan rawatan. Negara kita Malaysia merupakan negara yang sedang membangun dan akan menjadi sebuah negara maju yang bersatu dan teguh dengan satu masyarakat yang disemati dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Masyarakat yang penyayang, bertoleransi, maju, berdaya tahan dan berupaya menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Masyarakat yang harmoni dan produktif yang memiliki kesihatan yang baik dari segenap aspek sama ada kesihatan fizikal, mental dan sosial merupakan tunjang kepada pembangunan dan kesejahteraan sesebuah negara. Oleh itu amat penting untuk masyarakat kita sentiasa menjaga kesihatan dalam diri untuk mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.